Rasulullah fattabi'uni. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid daraini amin. Dan sebedonyo lagi bainar rajuli wa bainal kufri tarkus salati. Itulah. Itulah. Tuh. Tanya Emo ah. Dan sebedonyo. Dalam kita ia buat dalam sebedonyo. Bukan dalam. Hak betulnya dan sebedonyo. Silap dalam tobok dia. Atau pada kata sebedonyo lagi. Muka 3 tu. Atas situ. Dan sebedonyo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi. Nabi kata bainar rajuli wa bainal kufri tarkus salati. Ni kita nak bicara gapo ni? Dah. Ini yang panggil gapo? Hadis yang kun warning seolahnya dah. Jadi dalil menunjukkan di atas bahwasanya kita nak kata seorang itu orang kafir ataupun tidak kafir itu di antaranya tinggal semaya. Bermaknanya kita nak kata orang ni orang Islam ke atau bukan orang Islam, tengok di semaya. Itu yang panggil setengah daripada syiar juga. Tanda bagi nak orang tu kata orang Islam atau orang kafir. Rawahu al-imamu Ahmadu wa Muslimun. Kena baca Ahmadu, jangan baca Ahmadun. Ni dalam nahwu Melaka tu, ia ada yang panggil ismul lazila yang sorry. Tengok rawahu talah riwayat akan dia azal hadis akan ini hadis hak ta'dilah bainar rajuli wa bainal kufri tarkus salah tu. Riwayat al-imamu oleh imam. Siapa imam? Bada Ahmadu ialah Ahmad. Wa Muslimun bada tu atah pada al-imam. Dan Imam Muslim atah pada Ahmad tak apa. Baik. Balah mana maksud hadis Nabi bainar rajuli wa bainal kufri tarkus salati? Yang nak paling. Itu dia. Maksud bainar rajuli wa bainal kufri tarkus salah tu, domainnya tu batasan. Jadi batasan muktada boleh. Bermula batasan pemisah antara seorang itu dengan kufur ialah tinggalkan sembahyang. Jadi batasan tu mubtada ialah tu khabar. Batasan yakni sakat teh. Kita. Batasan yakni sakatan pemisah antara seorang itu dengan kufur, khabarnya ialah tinggalkan sembahyang. Dobik betul kufur tu yakni batasan tu yakni sakatan. Dobik betul kufur tu yakni nak kata seorang itu kufur atau tidak kufur. Kufur tu yakni nak kata seorang itu kufur atau tidak kufur. Yakni nak kata seorang itu kufur atau tidak kufur. Tengok di semaya. Atau satu laginya nak tengok orang ni orang Islam ke atau bukan orang Islam, tengok di semaya. Sabit tu Imam Hambali
Kalau orang ni tinggal semaya, deh dengan malah gapo, dengan tak ada keuzure gapo, deh orang ni jatuh agama. Mazhab Hambali. Adapun mazhab kita Syafi'i tak jatuh lagi agama. Malaikat engkar kata semaya tu tak wajib, baru jatuh agama. Mazhab kita tu. Tu. Sabit tu mazhab kita Imam Syafi'i, kalau orang ni tak semaya duk panggil Islam lagi lah. Tapi yang panggil Islam yang tidak sempurna. Yang panggil Islam belaka, orang ni pakai luar kaki pandok. Dia pakai luar pandok. Panggil Islam juga, tapi Islam tidak sepenuh. Kalau banding binatang kok, tak ada ekor, tak ada kaki. Apa tak? Sabit tu kita duduk kena semaya, duduk rumah jangan pakai luar kaki pandok. Jangan pakai tali tekok. Tu. Jangan buat super dengan orang kafir. Tu. Jadi dua pendapat lah. Mazhab Hambali sakning tu. Nah, dia panggil dengan zahir hadis ni. Kalau orang ni tinggal semaya, maka orang ni kufur. Kufur selalu dah. Jatuh agama lah. Habis. Rawahu al-imamu Ahmadu wa Muslimun. Amin jatuh sekor tu. Wa Muslimun. Gitu. Rawahul imamu telah riwayat akan dia akan ini hadis al-imamu oleh imam. Siapa imam? Pada Ahmadu. Ialah Ahmad. Wa Muslimun atas pada Ahmad dan Imam Muslim. Jadi hadis ni ada lah dalam Sahih Muslim pun ada ni. Habis. Dari keterangan hadis di atas, keterangan maksud kita kenyataan. Dari keterangan yakni kenyataan hadis di atas. Hadis tadi lah. Bainal rajuli wa bainal kufri tarkus salati tu. Bahawa tugas sembahyang. Duk mulai Tapi dari keterangan, yakni dari kenyataan hadis di atas, hadis tadi lah, bahawa tugas sembahyang yakni kerjaan sembahyang segitu. Bahawa tugas sembahyang yakni bahawa kerjaan sembahyang. Tugas takluk ke atas setiap individu Muslim. Bukan wa Muslim tu. Wa tu likung. Tugas sembahyang ke atas setiap individu Muslim. Yakni diri seorang Islam tu. Individu Muslim tu. Wa tu likung tu. Wa yang dua tu. Wa pada wa Muslim tu. Wa tu likung. Dari keterangan hadis di atas, nak menjelaslah bahawa tugas sembahyang yakni kerjaan sembahyang. Tugas sembahyang tu ke atas setiap individu Muslim. Apa individu Muslim? Yakni diri seorang Islam. Tu individu Muslim yakni diri seorang Islam. Makna dia. Bahasa tu. Individu Muslim yakni diri seorang Islam tu. Khabar innanya, khabar bahawa merupakan tanggungjawab yang paling besar dan utama terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan utama terhadap Allah tu atau pada besar tu. Atau pada besar. Tu. Jadi dan utama atau pada besar. Dan utama terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan utama yakni hak yang pertama. Pada hari kiamat sikit lagi tu, kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, hak yang Allah Ta'ala hisapkan amalan kita mula-mula gapo? Ialah sembahyang. Amalan hak Allah Ta'ala kira mula-mula pada hari kiamat sikit lagi, iaitunya amalan semaya. Pas kali kita duduk di atas dunia tak semaya, bermaknanya amalan semaya kita tidak lepas, maka semua amalan hak lain tak lepas tu juga. Kerana hadis Nabi royak dulu dah.
Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salatu tu. Mula-mula Allah Ta'ala kirakan amale, hisapkan amale hamba dia pada hari kiamat ialah sembahyang. Fa in salahat saluhasairu amalihi, kalulah semua amalan lain tu baik, pan juga, lepas juga. Wa in fasada sairu amalihi, dan kalau tu semaya tu mai pan, dan amalan semaya tu tak lepas, maka amalan hak lain pun tidak lepas. Sambil tu kita semaya jangan tinggal. Kalau kita luput dengan uzur, tidur tak jaga gapo tu, kita gagal. Tak apa, tidur tak khabar. Hak tak bolehnya khabar-khabar dah tu. Tak apa. Sambil tu maya jangan tinggal. Duk pondok baik, duk pondok, duk rumah ke jangan tinggal. Sebab semaya ni lah hak tanggungjawab yang paling besar dan mula-mula hak terhadap Allah Ta'ala. Habis. Malahan untuk rugi nasibnya. Malahan yakni buhkan. Kena tanda molek kita ni ya bahasa payah sikit. Hak tadi pun kena tanda molek juga. Individu Muslim yakni diri seorang Islam. Tu individu. Malahan yakni buhkan. Tu malahan. Malahan yakni buhkan. Untung rugi nasibnya. Tu. Malahan yakni buhkan. Untung. Jadi untung muktada ni. Bergantung kepada sejauh mana tu khabar. Malahan yakni buhkan. Untung muktada. Bermula untung. Bertuah lah. Untung sekitar bertuah. Untung yang ni bermula bertuah rugi nasibnya, nasib setiap individu Muslim tu. Nyo tu. Habu sekitar. Bermula untung yakni bertuah rugi nasibnya setiap individu Muslim tu. Untung takluk di alam akhirat. Khabarnya ialah bergantung kepada sejauh mana keelok ke sembahyangnya setiap individu Muslim tu. Ada miakako. Bergantung kepada sejauh mana keelokan sembahyangnya setiap individu Muslim. Orang apa baris dengan disa. Gigi kalau tak kena itu, bagi tabuh tu, kena dak dah. Boleh gabuh. Kerana apa tu? Boleh malahan untuk rugi nasibnya bergantung ke sejauh mana keelok ke sembahyang. Ilak pada malahan untung hingga akhir. Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sembahyang itu jalan untuk mencapai kemenangan. Jalan yakni akan sabab tu jalan, betul jalan tu. Jalan yakni akan sabab untuk mencapai kemenangan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Dan di akhirat tu atau pada kata di dunia. Tu. Jadi semaya ni sabit tu kita kena semaya, jangan tinggal. Sebab apa? Sebab semaya ni lah Allah Ta'ala menjadikan untuk kita nak wisapa. Untuk nak kita saat ni tu jadi bertuah dan jaya hidup dunia dan akhirat. Habis tu, kalau kita nak bertuah, semaya jangan tinggal. Dan kalau kita nak jadi naik tagih, semaya kita jangan tinggal. Ingat molek orang ni walaupun duit dia sehari boleh 500,000. Laba misalnya. Orang ni menega 500,000 boleh. Tapi kalau dia tak semaya, rezeki Allah Ta'ala beri kepada dia itu duit 500,000 itu tidak berkat. Nampak tak? Tidak berkat. Kita nak hari boleh duit sikit tak apa. Tapi we berkat. Hak tu. Hak kita tak nak tu. Jadi duit banyak sikit. Duit banyak sikit tu supaya. Kalau kita boleh duit banyak masa sehari-sehari 500,000, 1,000. Kalau tak semaya.
Tak berkat. Orang ni sehari boleh 12 kok ya kerja. Tapi dia semaya molek. Taat kepada Tuhan molek. Berkat duit dia. Kalau kita nak berkat tu, hidup kita di atas dunia kalau berkat, tu orang ni. Sabit tu di semaya ni. Sehingga Nabi sebut hadis yang lain pula, Nabi kata as-salatu imaduddin. Sembahyang itu adalah tiang agama. Tiang agama. Duk di semaya ya kita nak naik target. Deh. Tak sewi hari-hari apa, tak sewi jadi hari-hari dalam rumah kita di semaya. Ingat molek kita klik rumah kalau temu ibu bapa kita tak semaya, kita tolong nasihat royak dia. Rakyat tami tak boleh mia kena semaya mia. Kalau kita duduk tak semaya di atas dunia ni, tak berkat kita. Kalau boleh duit banyak pun tak berkat. Tak bertambah apa berkat. Ziyadatul khair. Bertambahkan kebajikan. Itu berkat. Boleh sikit ya tapi sehari-hari motong tu boleh 50 kok yang tapi boleh taruh duit dia. Kau sehari kau banyak, kau sehari kau banyak. Jadi bertambah kebajikan. Kau berkat. Dia ni boleh 1000 sehari. Kau ambil isak habis. Boleh ini 1000 isak habis. Tu tak sih. Sebab tak berkat. Sebab itu semaya dia penting. Dan lagi pula, semaya ni lah hak mula-mula Allah Ta'ala hisapkan amalan pada hamba dia hari kiamat sekali lagi ialah semaya. Kalau semaya lepas, semua amalan lain lepas. Kalau semaya tak lepas, semua amalan lain tidak lepas. Dalih hadis dulu lah. Awwalu ma yuhasabu bihil amdu yaumal qiyamah as-salatu fa in saluhat saluha sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi. Habis. Menunaikan sembahyang dengan sempurna itu, menunaikan mubtada tu akan memberi cahaya kepada hati itu khabar. Menunaikan yakni bermula mengerjakan sembahyang. Menunaikan maksud kita mengerjakan. Menunaikan sembahyang yakni bermula mengerjakan sembahyang. Menunai takluk dengan sempurna itu. Apa dengan sempurna? Dobik betul sempurna tu yakni dengan cukup syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Tu betul sempurna. Dengan sempurna itu yakni dengan cukup syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Allah. Menunaikan sembahyang, yakni bermula mengerjakan sembahyang, menunai dengan sempurna itu. Apa maksud dengan sempurna? Yakni dengan cukup syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Sebab itu kita nak semaya kena tahu syarat nak sah semaya. Dan rukun-rukun semaya ada berapa dah? Ini lihat dulu. Rukun semaya Farid. Ada apa? Berapa belah? 30. Berapa belah? 3 apa? 13. Kena ingat tu. Semaya tu. Rukun semaya ada 13. Jadi, kalau seorang tu dia semaya cukup sempurna molek, bermaknanya syarat nak sah semaya tu sempurna molek, rukun-rukun semaya tu sempurna molek, khabarnya ialah akan memberi cahaya kepada hati. Ini akan memberi cahaya kepada hati. Hati kita cerah. Lama-lama kelama hati kita kau cerah. Nampak tak? Sabit tu setengah daripada hati kita tu nak cerah, nak bersih di semaya lah. Kalau orang ni semaya, tapi semaya ni kena mengaji lah. Sebagai Nabi, seperti hadis Nabi kata, adalah dalam kitab Munyatul Musalli. Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Hendak sembahyanglah kamu sebagaimana kamu tengok akan daku semaya. Apa kita ada tak masa Nabi? Tak ada. Apa ada tengok tak Nabi maya? Tak ada. Kemudian dia kita tahu itu melalui mengapa? Mengaji. Sebab itu sallu kama ra'aitumuni usalli. Ra'aitumuni itu ulama tafsirnya ai alimtumuni. Bermaknalah
Dah sallu kama ra'aitumuni usalli dengan makna sallu alim apa kama alimtumuni usalli. Nabi kata, hendak sembahyanglah kamu sebagaimana kamu tahu akan daku semaya. Pak kita tahu tu melalui mengaji. Nah, kalau kita tak mengaji nak tahu tak? Tahu tak? Tak tahu. Sabit tu kena apa? Dan setiap tak kira lah amalan apa pun kita kena buat dengan ilmu kita. Kena mengaji buat. Dengan tiru tak sih. Sabit tu kalau kita semaya sempurna molek semaya kita akan memberi cahaya kepada hati. Hati orang ni bersih. Lama kalau hati dia bersih. Kalau hati bersih ikut ngapa? Ingat halu dah. Kalau kita maya tak erti soli itu boleh lagi. Tak apa usali ya sunat. Kalau atayah. Atayah. Atayah tak boleh. Kena belajar dah. Kalau mula-mula kita belajar maya tak apa. Tapi kita kena ngapa dah. Haja-haja kena ngapa lah. Kita ngaji bila-bila, kita belajar bila-bila dah. Kita buat amal bila-bila, kita mengaji bila-bila. Hak tu tak apa. Hak duk bahasa-bahasa hak tak senyo, hak Allah Ta'ala tak terima. Buat amal tak mengaji langsung. Yang musuh ngaji tak sih. Kita tak apalah. Kalau kita salah sikit banyak ni kau, harap-harap kata Tuhan maaf. Sebab apa? Kita duk buat amal ni dalam ngaji tak apa. Tu. Allah dah. Sabit tu dah nak maya ni kena mengajilah. Habis. Dan mendidik jiwa. Nak dan seka tu. Jadi mendidik jiwa ni akan memberi kepada hati. Tak kedai kala soalan gini lah. Mendidik jiwa ini dan mendidik jiwa. Soalan takdir kala menunaikan sembahyang dengan sempurna itu akan mendidik jiwa. Apa jiwa? Yakni hati. Itu jiwa. Jiwa-jiwa ni yakni hati. Allah semaya ni lah. Kalau kita semaya dengan cukup sempurna molek, cukup syarat-syarat dia dan rukun-rukun dia, semaya ni lah boleh mendidikkan jiwa kita. Boleh menasuhkan jiwa kita, hati kita. Daripada hati kita yang hitam-hitam tu kepada putih. Daripada hati-hati kita tak bersih tu kepada bersih. Lebih-lebih lagi Quran. Al-Quranu nurun. Quran tu cahaya. Kalau orang yang rajin baca Quran, cahaya. Dan mengajar seseorang itu atas pada memberi cahaya lagi. Nak dan seko. Dan mengajar seseorang itu akan adab-adab perhambaan. Apa perhambaan? Yakni orang panggil ubudiyah. Perhambaan ni yakni orang panggil ubudiyah. Ubudiyah tu ni balah ni ubudiyah. Untuk ubudiyah. Allah semaya ni lah nak mengajar kita saat ni tu akan adab-adab perhambaan. Ni dia panggil adab orang jadi hamba tu kena semaya lah. Sebab tu peheh dari sini kalau kita duduk di atas dunia tidak semaya bermakna orang ini tak ada adab dengan Tuhan. Dia tak ada akhlak dengan Tuhan. Inilah dia nak mengajar seorang itu kata kita ni jadi hamba Tuhan. Kalau kita perhati di sini dah, kalau kita perhati halus sini, hak kita duk bertenggak di atas dunia tu tak ada faedah ke apa. Duk berasa kata kita mendebel, duk berasa pada duk berasa kata kita tu alim. Sia-sia saja tu. Tu sabit tu orang ni kalau dia semaya cukup sempah, cukup sempurna molek, khabarlah diri dia. Dan menanamkan di dalam hati kebesaran Allah Ta'ala
Dan menanamkan dalam hati ini atah pada kata memberi cahaya kepada hati itu. Dan menanamkan dalam hati kebesaran Allah Ta'ala. Dobik sikit betul kebesaran Allah Ta'ala. Faham ke mana? Yakni betul kebesaran Allah tu. Yakni mafhumnya. Faham perkataan ni. Tu mafhum. Hak panggil hak kita faham daripada perkataan. Hak kata menanamkan dalam hati kebesaran Allah tu. Betul kebesaran Allah tu. Yakni mafhumnya min fa ha waw min nyo. Yakni mafhumnya nak buangnya. Yakni mafhumnya nak buangnya kebesaran yang lain daripada Allah Ta'ala. Yakni mafhumnya nak buangnya kebesaran yang lain daripada Allah Ta'ala. Yakni mafhumnya nak buangnya kebesaran yang lain daripada Allah Ta'ala. Pas setengah-setengah tak khabar diri dah kita dah. Dia katanya ada lagi yang lain daripada Allah Ta'ala tu besar. Sabit tu orang lah ni yang kecek. Orang di akhir zaman lah ni yang kecek lah no. Yang kecek kata duit tu seolah Tuhan dah dia. Dia kata apabila kita tak ada duit boleh buat belaka. Untuk orang lah ni. Kecek pen orang kata tak khabar diri. Sabit tu kita kena semaya kita kena wisapa molek tu. Kena cukup syarat rukun dia molek tu. Supaya nak uai pada hati kita ni kebesaran hak lain daripada Allah Ta'ala. Bermaknanya nak ada pada hati kita ni Tuhan satu je. Apa tak? Sabit tu orang dulu yang kuat orang dulu. Sabit tu orang dulu yang kuat sangat. Orang dulu tu kuat sangat dia. Dah. Tengah apa? Tenaga dia kuat, semangat dia pun kuat. Sebab apa ni? Pada hati dia, dalam hati dia ni tak ada dah yang lain daripada Allah. Hanya Allah je yang ada pada hati dia. Kebesaran saat ni. Sabit tu semaya kita kena semaya. Jangan ada tinggal. Tu. Okay. Oleh itu ni domain oleh itu ni rojak ni menunaikan sembahyang dengan sempurna hingga akhir tu. Oleh itu, yakni oleh menunaikan sembahyang buat akak tu. Setiap muslim, yakni setiap orang Islam yang lelaki dan muslimah atas pada muslim, yakni setiap orang Islam yang perempuan itulah. Oleh itu, yakni oleh menunaikan sembahyang dengan sempurna itu hingga akhir itu, setiap muslim, yakni setiap orang Islam yang lelaki dan muslimah atau pada muslim, yakni setiap orang Islam yang perempuan. Jadi semua orang Islam tak kira orang Tino ke orang Jateng ke dah. Semua termasuk pak kita, mak kita, ibu kita, adik kita hak Tino tak kira lah. Tino Jateng tu hendaklah yakni wajiblah makna dia. Hendaklah yakni wajiblah menunaikan sembahyang yakni mengerjakan sembahyang masing-masing. Demo kita. Apa dah? Apa hari pun wajib kena semaya diri dia. Hari pun wajib kena semaya diri dia masing-masing. Pak kita, ayah kita pun wajib dah atas dia. Apa dah? Ia panggil fardu ain. Bukan kata bo anak semaya, pak tak kena semaya. Kena dah atas. Tak kena. Pak pun kena semaya. Wajib dah atas dia juga. Apa dah? Hari pun kena semaya, wajib dah atas dia juga. Masing-masing. Wajib kena semaya saat itu masing-masing. Manunai takluk dengan betul dan tepat atas pada betul. Makna tulah tu. Dalam nahu apabila makna tulah ia panggil atas tafsir. Ataupun ia panggil atas muradif. Muradif.
Menunaikan sembahyang masing-masing menunai takluk dengan betul. Dah ambil betul-betul sikit. Yakni betul dengan hukum syarak. Betul, yakni betul dengan hukum syarak. Itu betul. Betul, yakni betul dengan hukum syarak. Dan tepat atau pada betul. Makna betul juga tu ia panggil atau muradif. Makna tulah ya. Lafal lain-lain. Hak ni betul, hak ni tepat. Tapi makna tulah. Ya ingat molek tu. Atof muradif ni lafal lain-lain tak serupa. Tetapi makna dia tu serupa. Pas kali kita nak wis maya saat ni tu. Nak wis betul dengan hukum syarak. Kena buat lah. Hari. Kena semak bah. Kena kena ngaji. Maya bila-bila mengaji bila-bila dah. Baru betul dengan hukum syarak. Habis. Sebagaimana yang ditunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu. Sebagaimana yang ditunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana? Seperti hadis sallu kama ra'aitumuni usalli tu. Waktu tu sebagai Rasulullah tu tunjuk ajar kepada kita. Nabi kata sallu, hendak sembahyanglah kamu wahai sahabatku dan umat-umatku, kama ra'aitumuni usalli, ai kama alimtumuni usalli, sebagaimana kamu tahu akan daku semaya. Aku semaya balas mana mung semaya balas tu. Baru betul dalam hukum syarak. Kalau semayang ikut orang tak boleh. Dah. Jadi sebagaimana yang ditunjukkan Rasulullah. Dah ambil sikit tak apa. Betul ditunjukkan Rasulullah tu. Dah ambil gini. Sallu. Ambil ini. Dah ambil ini. Kakaulihi. Kakaulihi sallallahu alaihi wasallam. Sallu. Kama. Sallu. Kama ra'ai tumuni usalli. Tu lagi tu. Lepas tu betul ra'ai tumuni ni takdir ni ai. Alim. Ai alim. Alim tumuni. Lebih dah. Tu. Sikit ni. Sebagaimana yang ditunjuk ni seolah katanya nak buat balas mana semaya kita saat itu nak betul dengan hukum syarak sebagaimana yang ditunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak Nabi tunjuk kepada kita. Mana ni? Hak Rasulullah tunjuk kepada kita. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Hendak sembahyanglah kamu sebagaimana kamu lihat akan daku semaya. Bermakna ai alim tu muni usalli, sebagaimana kamu tahu akan daku aku semaya. Hak kita melalui mengaji itulah. Hak kita melalui mengaji itu. Mereka mesti paham rukun-rukun dan syaratnya. Kena berhenti situ dah tu. Betul dah ambil dah sikit lah. Kata adil jatuh sikit.
Nak berhenti di mereka tu dah tu. Jadi dobik lah tanah sikit betul tadi ni. Menunaikan sembahyang dengan sempurna itu akan memberi cahaya kepada hati. Betul. Akan memberi cahaya kepada hati. Dobik betul hati tu. Dan dobik itu. Dan. Takdir lah. Dan perangai pun jadi baik. Betul memberi cahaya. Betul memberi cahaya kepada hati. Betul hati tu dobik tu. Dan perangai pun jadi baik. Dan perangai pun jadi baik. Betul hati tu. Dobik lagi. Yakni hati menjadi semakin baik. Yakni hati itu menjadi semakin baik. Yakni hati itu menjadi semakin baik. Yakni betul di sisi Allah Ta'ala. Tu yakni betul di sisi Allah Ta'ala. Tu. Yakni betul di sisi Allah Ta'ala. Yakni betul di sisi Allah Ta'ala. Sebab itu hati kita nak jadi betul, kena semaya sempurna molek. Bermakna kena cukup syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Sikit lagi tak apa dah. Nampak sub bawah tu dah tu. Sikit lagi. Mereka mesti faham rukun dan syaratnya. Jadi mereka ni kena takdir. Mereka yakni setiap Muslim dan Muslimah. Kena tabik itu. Betul mereka tu. Mereka yakni setiap Muslim dan Muslimah tu. Mereka yakni setiap Muslim dan Muslimah tu mesti faham, mesti reti rukun dan syaratnya sembahyang. Tu. Atau pada rukun tu. Dan syaratnya sembahyang tu. Kena reti lah. Setiap orang Islam yang lelaki dan perempuan tu mesti kena faham rukun-rukun, mesti kena tahu rukun-rukun dan syarat-syarat sembahyang. Soh batalnya sembahyang. Soh dan batalnya dan sekor tu. Soh dan batalnya sembahyang tu. Kena tahulah mana syarat nak soh semaya, mana perkara yang nak membatalkan semaya, gapo gatik. Dah, apabila kita semaya dalam semaya tak boleh minum, tak boleh makan dah. Tak boleh kecek, tak boleh calat hidung. Apa? Dok maya bila-bila calat hidung bila-bila, tak boleh juga tu. Tu panggil setengah daripada perkara ia membatalkan semaya kita. Nak bergaru kok ni tak boleh tu. Duk walah ni tak boleh tu. Apa tak? Semaya kita kena duduk dia nak hitam. Tu hitam tu tak apa lagi lah. Dada tu tak boleh. Tu. Perlu mengetahui. Nak wisuk sikit. Perlu yakni mesti kita. Perlu yakni mesti mengetahui segala peraturan. Gapo peraturan? Gapo peraturan yakni tertib masa kita. Perlu mengetahui yakni mesti mengetahui segala peraturan yakni tertib dan adabnya sembahyang. Atau pada kata segala peraturan tu dan adabnya sembahyang wa akakoh. Dan masbuk kena tahu tu. Perlu sangatlah mesti kita kita ni mesti kita orang semaya ni kena tahu segala tertib dan adab-adab semaya. Ada dalam kitab tu dah yang buat dah. Adab bagi orang jadi imam dan adab bagi orang jadi makmum ada. Nak tahu tu, mesti kita kena tahu. Tengah-tengah wisa lepak akik punggung kita berdoa tu panggil tak ada adab. Dan masbuk atau pada segala peraturan dan seko dan masbuk yakni dan makmum masbuk. Dan muafiqnya makmum tu. Dan muafiqnya makmum tu. Dobik sikit. Dobik betul
masbuk dan muafiq tu dobit situ. Yakni. Jangan lupa dobit tu. Dobit betul masbuk dan muafiqnya tu yakni tiap-tiap makmum itu yakni tiap-tiap makmum itu tidak sunyi daripada muafiq dan masbuk. Yakni tiap-tiap makmum itu tidak sunyi daripada muafiq dan masbuk. Yakni tiap-tiap makmum itu tidak sunyi daripada muafiq dan masbuk. Kau lihat mesti ni. Kita kena pandai beza tu. Kita ni makmum masbuk ke muafiq. Kalau tak tahu, maya tak sah. Perlu tu. Mesti kita kena tahu. Jika ia mereka tu tanda betul jika sikit. Ini kait tuju perlu mengetahui masbuk dan muafiq. Betul jika tu. Nak kait mana sini? Jika ni kait dituju perlu mengetahui masbuk dan muafiq tu. Betul jika tu. Ini jadi kait pada ini jadi kait tuju. Perlu mengetahui masbuk dan muafiq tu. Ibarat dia tu. Betul jika tu. Betul jika. Ini jadi kait tuju. Perlu mengetahui masbuk dan muafiq tu. Jadi mesti kena tahu makmum masbuk dan muafiq tu kait. Jika ia mereka tu seorang lah. Jika ia mereka tu menjadi makmum. Kalau ta'imim tak ada masalah lah. Pada ta'imim tak ada. Ta'imim masbuk, ta'imim mampah, ta'imim muafiq tak ada. Bagi orang jadi makmum tu lah. Mesti kena tahu tu. Kita ni makmum puan ni. Muafiq ke masbuk. Perlu sangat. Habis. Dan wajib ia dan istinah mula. Dan wajib ia mereka tu mengetahui syarat-syarat menjadi imam. Dobit betul syarat-syarat menjadi imam tu. Yakni syarat-syarat nak sahkan menjadi imam. Tu betul syarat-syarat menjadi imam. Yakni syarat-syarat nak sah menjadi imam. Begitu. Syarat-syarat menjadi imam. Yakni syarat-syarat nak sah menjadi imam. Nak tahu tu. Kalau kita jadi ta'imim, apa tu? Syarat-syarat nak sah jadi imam. Lebih-lebih lagi semaya Jumaat. Nak jadi ta'imim semaya Jumaat. Kena niat kata aku jadi imam. Allahu Akbar. Sahaja aku jadi imam sembahyang fardu Jumaat. Deh. 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kena niat kata aku jadi imam. Adapun maya hak lain pada Jumaat biasa 5 waktu ni tak ada apa. Nah, tak niat jadi imam pun tak ada apa. Wajib ia mengetahui syarat-syarat menjadi imam tu kait. Jika ia mereka tu, yakni setiap muslim dan muslimah tu lah, hendak menjadi imam di dalam sembahyang jamaah dan Jumaat atau pada jamaah. Tu. Habis tu kena reti. Jika ia tu kait pada kata wajib. Hak kata wajib ia mengetahui syarat-syarat menjadi imam tu kaitnya jika ia mereka yakni setiap muslim dan muslimah tu hendak menjadi imam dalam sembahyang jamaah dan Jumaat atau pada jamaah tu. Tu. Orang semaya Jumaat tu. Deh. Kena niat tu kata aku jadi imam. Tu. Sebab apa ni kalau maya Jumaat ni deh. Kalau ta'imim tu tak mengaji tak boleh jadi maya Jumaat. Dah tak boleh jadi ta'imim semaya Jumaat. Tak kira semua tu. Tak ada kena nanti maya Jumaat, maya lain pun tak boleh juga. Kerana apa? Kerana ta'imim tu ia tanggung semaya apa dah? Ia tanggung makmum. Kalau ta'imim tu salah makmum salah habis. Sebab tu penting sangat tu wajib kena tahu syarat-syarat nak sah jadi imam tu gapo gati.
Kena tahu tu. Habis. Memandangkan kedudukan sembahyang adalah besar dan pokok agama. Wallahu a'lam.